Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norzalani binti Muhammad. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kaedah istihlak dalam penentuan makanan dan produk halal. Pengenalan istihlak dari segi akar kata halaka yang membawa maksud kepada binasa. Istihlak pada kebiasaannya membawa kepada dua pengertian, iaitu menjadikan, iaitu membelanjakan dan menghabiskan. Yang kedua, bercampur sesuatu ain dengan ain yang lain sehingga luput sifat yang ada padanya atau ciri-ciri yang dimaksudkan, di mana ia menjadi binasa sekalipun masih berbaki, seperti bercampur arak atau susu ke dalam air atau cair ataupun cairan yang lebih banyak. Istihlak ialah sesuatu hilangnya ciri-ciri bahan asal dengan sebab ia terurai. Bagi definisi makanan adalah suatu secara fizikalnya dikenali sama ada warna, bau dan juga rasa. Antara contoh makanan yang berunsurkan haram ialah minuman Red Bull. Red Bull tersebut mengandungi alkohol dalam kuantitinya yang sedikit di dalamnya, tetapi minuman ini tidak memabukkan atau menghayalkan. Selain daripada Red Bull, alkohol juga memberi tenaga, tetapi tidak melebihi kuantiti yang ditetapkan secara asasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Nordin daripada kelas DP 1B. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kaedah istihlak dalam penentuan makanan dan produk halal. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya sebentar tadi. Yang pertama, sabda Nabi SAW iaitu iza balawal ma'a kullataini lam yahmilul khabas, yang bermaksud apabila air mencapai 2 kolah maka ia tidak membawa kepada kekejian, contohnya kotoran. Ini menunjukkan bahawa air najis atau yang haram apabila bercampur dengan banyak atau cairan yang bersih diistihlakkan dalamnya tanpa sebarang perubahan, maka ia dikekalkan sebagai halal dan tetap suci walaupun terdapat najis di dalamnya. Hal ini kerana apabila percampuran itu berlaku, benda tersebut tidak berubah dari segi rasa, warna ataupun bau. Pandangan pertama yang menunjukkan bahawa mazhab Hanafi dan lain-lain menyatakan bahawa istihlak ini sebenarnya sebahagian daripada istihlak. Ini kerana pendapat jelas bagi mereka apabila najis yang hancur dan tidak memberi kesan kepada perubahan warna, rasa atau bau, maka ia bukan najis. Ibnu Taimiyah juga telah membawa hujah bahawa apabila arak dicampurkan dengan air mineral yang suci dan diminum oleh seorang peminum, maka peminum itu tidak akan dikenakan hukuman meminum arak atau digelar sebagai peminum arak, kerana arak yang dicampurkan dalam air mineral tersebut tidak berlaku perubahan dari segi warna, bau ataupun rasa, maka dia tidak najis dan tetap halal. Itu juga sekiranya susu wanita dicurahkan ke dalam air mineral, lalu susu tersebut diberikan kepada seorang bayi yang bukan darah daging daripada wanita itu, dan
bayi itu tidak akan digelar anak susuan kepada wanita itu kerana tidak berlaku sebarang perubahan. Pandangan kedua pula, mazhab Hambali telah menyatakan bahawa kaedah pencampuran ini adalah bukan proses satu penyucian. Bagi mereka, najis yang telah bercampur dengan tahi keldai atau binatang-binatang lain, maka ia adalah najis. Hal ini kerana tanah ialah benda yang suci dan bercampur dengan najis yang merupakan benda yang tidak suci, maka ia digelari sebagai najis walaupun ia telah dibakar. Begitu juga apabila seekor anjing yang telah terjatuh dalam garam yang mempunyai kuantiti yang banyak. Seperti yang kita tahu, sudah jelas bahawa anjing itu ialah seekor haiwan yang haram kita makan dan haram kita sentuh. Maka apabila anjing itu terjatuh dalam garam, yang jelas garam itu ialah suci, maka garam tersebut akan menjadi najis kerana telah bercampur dengan benda yang haram dan tidak suci. Ketiga, apabila lemak binatang diambil dan dibuat sebagai, contohnya sebagai sabun. Sabun itu dibuat daripada lemak binatang yang sudah jelas lagi nyata haram. Contohnya macam babi. Babi tu kita guna untuk buat sabun. Lepas tu benda itu akan serta-merta menjadi haram. Sabun itu akan jadi haram sebabnya sabun itu diperbuat daripada binatang yang haram untuk kita sentuh ataupun kita makan. Seterusnya contohnya adalah binatang yang kita tidak sembelih mengikut syariat Islam. Lepas tu binatang itu kita ambil untuk memproses, untuk buat sesuatu benda untuk kegunaan kita. Terusnya yang terakhir, bijian-bijian yang meresap najis adalah tidak suci. Contohnya saya bagi tepung. Okey, tepung apabila diuli, seterusnya dia terkena atau bercampur dengan najis air kecil kucing, maka tepung itu tidak lagi suci kerana telah bercampur dengan najis kucing tersebut. Yang jelas najis itu adalah tidak suci. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Muhammad Dizurul Azmai dan saya akan sambung perkara yang ketiga. Yang ketiga, mazhab Syafi'i berpendapat bahawa sekiranya berlaku percampuran antara najis dengan benda yang suci dan tidak dapat dibersihkan lagi, ianya dikira sebagai najis dan haram. Sebagai contoh, minyak, cuka, manisan, anggur dan sebagainya yang terjatuh najis ke dalamnya. Sekira najis itu cair, maka tidak boleh dibersihkan lagi. Sekiranya najis itu beku dan hendaklah di sekeliling makanan itu hendak dibuang dan perlulah dibuang dan bakinya dikira sebagai suci. Apa yang saya maksudkan, apa yang saya boleh terangkan kat sini ialah jika najis yang bercampur itu, jika najis bercampur dengan bahan masakan yang saya sebutkan tadi, iaitu sebagai contoh, saya bagi satu contoh sebagai cuka yang terjatuh ke dalam cuka tu, najis yang jenis cecair. So kita tak boleh guna dah cuka tu dan dikira sebagai haram sebab kita tak boleh pisahkan cecair dengan cecair. So benda tu susah untuk kita buat. Dan selain tu, jika najis beku yang terjatuh ke dalam cuka itu, maka najis beku itu hendaklah dibuang terlebih dahulu. Dan berapa banyak najis yang terjatuh tu kita buang dahulu, dan baki tu dikira sebagai suci lagi dan kita boleh guna. Dan saya amat tekankan dekat sini sebab sesetengah orang berfikir jenis najis itu sama sahaja, baik cecair, baik beku. Bagi mereka dua-dua tu adalah haram dan makanan tu perlu dibuang. Ya, najis itu memang haram dan tak boleh dimakan, tetapi ada caranya untuk kita nak pisahkan
ada cara dan bezanya antara dua-dua najis ini. Jika najis tercair yang terjatuh, maka kita memang tak boleh makan langsung dah makanan itu dan kita kena buang. Kita tak boleh guna dah makanan tu. Dan sekiranya najis beku yang terjatuh kat dalam cecair tu, kita still boleh guna makanan dan hanya kita perlu kena buang najis beku tu saja. Dan bakinya memang kita boleh makan. Keempat, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa jikalau lalat atau labah-labah terjatuh ke dalam periuk yang mengandungi gulai yang sedang dimasak dan kemudiannya dimasak, serangga itu dimasak bersama-sama gulai itu dan apa sahaja yang berada di dalam periuk atau belanga itu dikira tidak haram memakan gulai dan apa sahaja masakan yang dimasak dalam periuk atau belanga itu. Hal ini kerana hukum memakan lalat, labah-labah dan seumpama dengannya adalah haram kerana ianya jijik. Walaupun ada pada masa itu makanan yang dimasak itu adalah tidak jijik jika hukumnya tidak haram. Maknanya dekat sini saya boleh terangkan, jika ada lalat atau labah-labah yang terjatuh kat dalam masakan yang kita tengah masak tu, ia tak dikira sebagai najis ataupun haram. Sebab kita masakan tu kita masak dan ia terjatuh dan kita tak perasan benda tu. Ianya dikira sebagai boleh dimakan dan tak haram lah. Walaupun kita tahu lalat dan labah-labah tu benda yang haiwan yang agak jijik lah untuk kita makan, tapi apabila dimasak ianya tidak haram. Selain itu, tetapi jika bangkai semut yang terjatuh ke atas daging ataupun sesuatu yang pejal lah, yang membolehkan konsep istihalah dan istihlak pada makanan atau barangan gunaan dipisahkan bangkai semut tadi, maka ia hendaklah dipisah dari daging yang dimasak itu. Apa yang saya maksudkan dekat sini ialah kalau ada bangkai semut terjatuh ke atas sesuatu makanan yang pejal. Sebagai contoh, kita ambil daging lah, kita kena buang bangkai semut tu. Kita kena pisahkan sebab itu dikira sebagai konsep istihalak dan istihlak. So, kita kena pisahkan bangkai dengan daging tu. Sebab dikira bangkai, ianya jadi perkara yang haram. Sebagaimana hadis yang menyebutkan tikus yang terjatuh ke atas minyak sapi yang beku berbeza keadaannya. Yang terjatuh itu adalah daging manusia. Jikalau satu bahagian daripada daging manusia itu terjatuh ke dalam masakan walaupun kuantiti yang sedikit, maka hukumnya jadi tidak halal. Okey. Walaupun daging manusia itu terjatuh, walaupun sedikit, walaupun setitis, walaupun sekecil mana kuantiti dia, ianya tetap dikira tidak halal. Bukan tidak halal dimakan, bukannya sebab daging manusia ini jijik atau kotor atau apa-apa yang memudaratkan, tidak. Tetapi daging manusia ni tidak boleh dimakan kerana kemuliaan atau penghormatan kita. Sebab kita kan sesama Islam dan Islam tidak mengajar kita makan daging saudara kita sendiri. Contohlah perkataan fitnah. Kita fitnah orang yang dikira sebagai kita makan daging saudara sesama Islam kita sendiri. Maknanya kita dah tikam dia belakang. Macam itulah lebih kurang dia punya maksud yang diberikan. So sebagai orang Islam tidak mengajar kita makan daging sama saudara kita sebagai tanda kita hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Rizwan. Saya daripada kelas DIPEH 1A. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang dua contoh kepada istilah. Yang pertama adalah penggunaan air baru new water. Dan yang kedua adalah
serangga kohinial. Okay, kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu penggunaan air baru new water. Penggunaan air baru new water ini ialah sama ada daripada air mustakmal. Air tersebut akan dicampurkan ke dalam air kolam takungan sebelum kegunaan awam. Daripada situ timbullah banyak persoalan daripada masyarakat Islam, bahawa ada orang kata air tersebut suci atau bersih untuk digunakan. Okay. Berdasarkan muzakarah, Jawatan Kansel Fatwa Majlis Kebahasaan Kebagi Hal Ehwal Ugama Islam telah mengadakan persidangan pada 27 November 2022. Mereka telah memutuskan bahawa penggunaan air baru new water adalah suci dan harus digunakan dari sudut hukum dan syarak. Tapi berdasarkan hukum syarak juga, daripada hukum syarak juga, air yang melebihi 2 kulah adalah suci. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana al-ma' lam yanjisuhu syai'", yang bermaksud jika air itu 2 kulah, tidaklah ia dinajiskan oleh sesuatu. Berdasarkan daripada dua syarak ini telah menunjukkan bahawa air tersebut selamat untuk digunakan dan tidak memudaratkan kepada sesiapa yang menggunakannya. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu serangga kohinial. Kohinial inilah bahan pewarna yang diambil daripada serangga kecil yang dapat menghasilkan warna merah yang pekat. Okay, serangga kohinial ini selalu digunakan di dalam industri makanan, kosmetik dan sebagainya lah, selalu digunakan. Serangga kohinial juga menjadi isu yang dibicarakan sama ada boleh digunakan dalam pemakanan ataupun haram untuk digunakan. Menurut muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Ugama Islam telah mengadakan persidangan pada 4 hingga 6 Julai 2012. Mereka telah berpandangan bahawa kohinial adalah sejenis serangga yang tidak dapat memudaratkan dan zat pewarnanya boleh dimanfaatkan oleh manusia. Dan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dalam kitabnya bahawa penggunaan serangga ini dibolehkan memandangkan ia merupakan sejenis binatang yang tidak mengalir darahnya. Daripada dua pandangan tersebut, daripada Imam Malik dan muzakarah, ini menunjukkan bahawa penggunaan bahan pewarna adalah diharuskan dalam pelbagai industri. Tapi penggunaan tersebut haruslah sedikit sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu penggunaannya adalah 0.003% hingga 0.006%. Penggunaan ada sedikit supaya tidak dapat membahayakan kepada manusia, seperti industri makanan, wangian dan kosmetik dan sebagainya. Pada dua contoh tersebut, saya berharap dua contoh tersebut dapat menerangkan lagi tentang penggunaan istilah dalam industri halal makanan. Seterusnya saya akan menyerahkan slide ini kepada Aina Mardiah untuk menerangkan lagi lebih lanjut tentang istilah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Awasin daripada DP 1B. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kuliah saya, kaedah istilah dalam penentuan makanan dan produk halal. Saya akan menyambung tugasan rakan saya, Adila. Okey, pertama sekali saya akan mengulas lebih lanjut maksud persamaan istilah dalam kaedahnya. Okey, persamaan istilah merujuk kepada pencampuran bahan suci yang banyak dengan bahan suci najis yang sedikit yang tidak disengajakan oleh pelaku dia. Okey, bermaksud bahan najis yang sedikit itu apabila dicampur dan hancur di dalam bahan suci yang banyak tu, tanpa bahan suci tu tak akan wujud lagi lah zat yang asal dan sifatnya yang asli. Maksudnya proses penguraian jirim berlaku dalam kaedah ini. Contohnya bangkai binatang. Apabila sesuatu bangkai binatang itu terjatuh di dalam bahan suci seperti garam, bermaksud garam tu masih lagi asli, masih lagi original, masih lagi bersifat asal dia, masih lagi wujud sifat asalnya. Itu dipanggil kaedah istilah ataupun penguraian jirim berlaku. Apabila suatu benda
sesuatu benda yang suci terjatuh di dalam bahan najis yang sedikit, dia masih lagi dianggap suci dan bersih. Okay, first kali, contoh makanan yang berunsurkan haram yang saya ingin ulas ialah air Red Bull. Minuman Red Bull. Kandungan alkohol yang ada dalam minuman Red Bull telah sangat dikatakanlah pada tahun 2015. Kerana setengah masyarakat menganggap air Red Bull tu adalah haram kerana unsur bahan yang ada di dalam air Red Bull lah. Secara asasnya minuman Red Bull memang mempunyai kandungan alkohol iaitu taurin. Pada tahun 2015 isu air Red Bull telah diperkatakanlah hangat pada masa tu, pada era tu, kerana masyarakat pada ketika itu beranggapan air Red Bull mempunyai kandungan alkohol iaitu haram kan. Kandungan alkohol yang ada dalam tu mereka beranggapan bahawa datangnya daripada Kinzey. Tetapi pihak Red Bull telah mengeluarkan notis dan telah membuat sidang media mengatakan kandungan taurin yang ada di dalam air Red Bull tu berasal daripada makanan laut seperti kerang dan sebagainya lah. Namun kandungan alkohol yang ada dalam air Red Bull tu memang wujud, tetapi sedikit, yang tidak akan menjejaskan kewarasan akal, tidak akan memabukkan atau membahayakanlah individu yang minum dia, kerana pihak Red Bull telah mengeluarkan pendapat mereka bahawa air ini bertujuan untuk memberi tenaga dan tidak akan menjejaskan apa-apa lah kalau apabila mengambil. Pada asasnya semua tahu alkohol memang memabukkan, menghayalkan. Namun ada dua jenis alkohol yang tidak akan memberikan kesan sampingan kepada individu ataupun masyarakat Muslim. Dua jenis alkohol yang tidak akan menjejaskan adalah etanol dan metanol. Dua kandungan ini tidak akan menjejaskan ataupun memberi impak yang besar kepada masyarakat Muslim. Namun masyarakat juga terlupa bahawa ubat-ubatan teknikal kebanyakan yang ada di pasaran, yang ada di farmasi, hospital, klinik dan sebagainya mempunyai kandungan dadah. Dan masyarakat pernah mengeluarkan isu bahawa ubat-ubatan juga tidak harus diambil kerana mereka beranggapan salah dari sudut hukum Islam lah. Tapi KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan notis bahawa ubat-ubatan memang punya dadah tapi sedikit, seperti air Red Bull. Kandungannya sedikit tu tidak akan menjejaskan lah, tetapi untuk merawat. Dalam Islam telah mengeluarkan juga kandungan yang tu sah dari sudut hukum kerana tidak berlebihan dan bertujuan untuk kesihatan. Kaedah istilah yang telah dipertengahkan ni telah mendapat kebenaran daripada majlis fatwa dan ahli-ahli fuqaha lah. Mereka berpendapat bahawa kaedah ini tidak melanggar syariat Islam dan bertujuan hanya untuk kesihatan. Contoh ubat-ubatan yang ada di pasaran yang menggunakan dadah seperti ubat batuk. Ubat batuk, kesan ubat batuk tu kepada individu adalah rasa mengantuk lah. Apabila kita ambil, kita akan rasa sedikit mengantuk. Itulah kesan dan impak dia kepada seseorang individu yang meminumnya. Namun banyak je kat pasaran produk-produk yang menggunakan alkohol dadah, seperti produk-produk kosmetik, lipstick yang wangi, tapi masih salah di sisi syariat sebab tidak melanggar batasan selagi mana larutannya tidak berlebihan lah. Kesimpulan dia, dunia masa kini menyaksikan kebanyakan produk makanan, barangan gunaan, perubatan atau sebagainya mengandungi bahan campuran dan pemprosesan. So, kebanyakan produk kat Malaysia ni, kat dunia ni memang ada yang menggunakan alkohol lah sebagai bahan sampingan di dalam suatu benda tu. Pencampuran itu menyebabkan keraguan dalam masyarakat. Ada masyarakat, segelintir masyarakat yang beranggapan pencampuran bahan tu menyebabkan benda tu tidak sah, haram. Tapi namun macam mana pun persoalan istilah dalam perasaan produk dan produk makanan telah mendapat penerangan ataupun pendapat daripada majlis fatwa. Majlis fatwa telah keluarkan fatwa yang kaedah istilahnya adalah sah di sisi hukum Islam. Oleh itu ahli fuqaha adalah ahli yang mahir dalam hukum fiqh Islam telah meluaskan skop dan ada beberapa skop yang disempitkan kepada beberapa bahagian lah. Untuk selagi mana pada pandangan mereka, selagi mana kaedah ini tidak melanggar batasan Islam, tidak melanggar syariat Islam, maka ini dibenarkanlah. Selagi mana dia tak langgar hukum Islam, selagi tu kaedah istilah ni boleh digunakan. Dekat Malaysia ni banyak pendirian tentang kaedah istilah ni, ada yang kata sah, ada yang tak. Tetapi sebagai masyarakat Muslim, kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i telah mengeluarkan dia punya tu
membuat keputusan terhadap isu semasa. So kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata benda tu harus, benda tu tak haram. Kaedah istilah ni sah dan tidak berunsur haram lah. Okey, itu sahaja. Dua potongan ayat surah yang sangat dekat kepada kaedah istilah yang saya pertengahkan tadi ialah surah Al-Baqarah 2 ayat 172. Berwahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu benda-benda yang baik, iaitu halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu beribadat kepadanya. Manakala ayat 195 pula berkata, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan, iaitu dengan memakan makanan-makanan yang merosakkan diri kamu seperti beracun,